Wow, pendedahan yang paling hangat malam ini apabila Rafizi kata ada peralatan perang di kapal LCS skandal 9 bilion yang tak siap-siap lagi itu boleh dibeli di kedai 7-Eleven. Ini aku tak dapat pikir dan tak dapat cerna. Kapal skandal yang besar itu melibatkan 9 bilion itu, kata Rafizi, dalam perolehan 1,7 bilion yang dia akan senaraikan ini, ada yang boleh dibeli di kedai 7-Eleven. Macam mana lah boleh jadi macam tu? Aku pun tak dapat fikirlah. Sampai aku tepu, pikiran aku tepu. Aku tak dapat bayangkan kapal yang perolehan yang disebut oleh Rafizi di Malaysian Deadline pula, Agenda Daily ini, dia kata ada peralatan yang dia akan senaraikan esok boleh dibeli di 7-Eleven. Mustahil lah. Aku tak boleh percayalah sehingga aku nampak senarai itu Rafizi. Aku nak sampaikan salam kasih sayang aku ni kepada Rafizi. Aku tak percaya Rafizi kalau kau belum senaraikan. Tapi kalau benar sudah disenaraikan dan aku nampak senarai itu, memang ini bukan lagi gila, ini memalukan. Kenapa? Kapal perang. Bayangkan kapal perang, tapi peralatan perangnya boleh dibeli di 7-Eleven. Apa barang tu? Kita tengok besok. Isu yang lebih hangat malam ini apabila Rafizi mengatakan dia akan dedah jerung besar. Rafizi berjanji akan namakan jerung besar skandal LCS, kapal tak siap-siap, skandal RM9 bilion esok. Pada jangkaan kamu siapa? Di dalam Malaysia kini, tajuk utamanya Rafizi namakan jerung besar skandal LCS esok. Tapi di Agenda Daily, tajuknya lebih pedas, lebih hangat, lebih hot. Nama jerung besar skandal LCS didedah Rafizi esok, termasuk pemimpin UMNO, kata laporan di Agenda Daily ini. Jom kita lihat dulu apa yang akan terjadi esok. Esok. Nama ahli politik yang dilabel jerung besar yang terlibat dalam skandal kapal tempur pesisir LCS bakal didedahkan Rafizi Ramli esok. Habislah, matilah ini kali. Ia berkemungkinan melibatkan beberapa pemimpin UMNO, kata laporan ini. Timbalan Presiden PKR itu berkata, nama ahli politik tersebut boleh didedahkan sekarang kerana sudah terdapat bukti penglibatannya dalam skandal kapal tak siap tersebut selepas langkah kerajaan klasifikasikan dokumen sulit berhubung kelulusan pembinaan kapal itu. Dia boleh dinamakan kerana bukti telah ada, kata Rafizi. Besok kalau nama ini sudah disenaraikan dan menurut laporan ini jerung besar itu didedahkan Rafizi esok termasuk pemimpin UMNO, aku nak berikan satu nasihat lah. Kalau betul Rafizi dedahkan ini tak benar, aku mohonlah pemimpin-pemimpin UMNO terutamanya yang akan didedahkan itu, katanya laporan ini, cepat-cepatlah saman Rafizi kalau betul anda tidak terlibat. Tapi kalau betul terlibat, lebih baik jangan saman. Kerana kalau disaman Rafizi, lebih banyak pendedahannya. Yang terkorek itu dedah demi dedah. Kalau nak saman, habislah. Sebab nanti masuk mahkamah, semua bukti akan keluar pula. Jadi aku fikir, kalau orang itu memang tidak bersalah, apa takutkan? Apa takut bosku? Saman saja Rafizi. Tapi kalau tak berani saman Rafizi, itu maknanya apa? Memang dia takut sebab dia ada terlibat. Kerana kalau masuk saman nanti, semua bukti akan terdedah pula di mahkamah. Lain pula ceritanya kan. Nak saman, akhirnya sendiri pula terkantoi. Begitulah ceritanya. Saya membuat keputusan ini, kata Rafizi, untuk menamakan ahli politik tersebut untuk mengelakkan beberapa bilis sahaja dikambing hitamkan, sedangkan jerung-jerung terlepas. Itulah sebelum ini aku dah bagi ulasan bahawa bekas Panglima TLDM yang telah didakwa di mahkamah baru-baru ini, pada pendapat aku
itu hanya ikan bilis dan mungkin hanya jadi kambing hitam untuk dipersalahkan. Tapi selepas klasifikasikan dokumen itu, akhirnya ada bukti bahwa memang ada jerung yang lebih besar. Yang jadi mangsa baru-baru ini baru bilis-bilis kecil, kata Rafizi, dan dia tidak mau biarkan jerung-jerung besar itu terlepas. Hebahkan kepada seluruh Malaysia. Ayuh Malaysia, kita perangi mat-mat sakau yang merompak duit rakyat, kata Rafizi dalam satu hantaran di Facebooknya. Walaupun terdapat sudah pendakwaan melibatkan bekas pegawai Tentera Laut Diraja Malaysia, namun Rafizi mendakwa tertuduh bukan dalang sebenar dan hanya menjadi kambing hitam bagi melindungi ahli politik yang terlibat dalam skandal tersebut. Aku fikir pun mungkin ada kebenarannya, dan ya, kalau Rafizi dah nak dedahkan esok, kita tunggulah. Adakah orang-orang yang akan disenaraikan itu berani menyaman Rafizi? Bak kata pepatah Melayu, berani kerana benar, takut kerana salah. Terdahulu, susulan laporan yang klasifikasikan jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC baru-baru ini, nama Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi muncul dalam satu surat kelulusan yang ditandatangani oleh beliau semasa memegang jawatan Menteri Pertahanan. Ia sekaligus mengesahkan dakwaan Rafizi. Terdapat pemimpin utama parti itu yang terlibat dalam skandal tersebut yang didedahkan kepincangannya oleh jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC sebelum ini. Rafizi juga mendakwa skandal tersebut adalah sesuatu yang dirancang oleh jerung yang mempunyai kuasa dalam projek LCS di luar pasukan keselamatan negara. Kuasa ada pada jerung itu, tambah Rafizi, termasuk melantik kontraktor, menentukan spesifikasi projek, membuat bayaran pendahuluan dan mempunyai wang tunai untuk disalurkan ke luar negara sebelum penghantaran kapal dibuat, kata Rafizi lagi. Rafizi sebelum ini juga membuat pendedahan dengan menamakan beberapa pemimpin UMNO yang terlibat dalam skandal LCS yang terdiri daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, Zahid Hamidi dan Menteri Pertahanan sekarang, Datuk Seri Hisamuddin Hussein. Untuk rekod, pemberian kontrak pembekalan 6 kapal LCS itu diberikan ketika Barisan Nasional BN, iaitu UMNO, memerintah, iaitu bermula dengan surat anugerah pada 2011 disusuli penyerahan kontrak kepada Boston Naval Shipyard Sdn Bhd BNS pada 2014. Ketika itu, Najib menjadi Perdana Menteri, manakala Zahid sebagai Menteri Pertahanan mulai 2009 hingga 2013 sebelum digantikan oleh Hisamuddin. Wah, itulah dia isu dan pendedahan yang luar biasa malam ini, bercakap tentang jerung besar skandal LCS akan didedahkan Rafizi esok. Kita tunggu, dan termasuk pemimpin UMNO, kata laporan ini di Agenda Daily. Kita tunggu ada orangkah yang berani saman Rafizi Ramli. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.